Ya, terima kasih Alif. Terima kasih Kerajaan Sarawak dan Malaysia. Demikian ucapan ringkas namun penuh makna reaksi tanda kesyukuran datang daripada pekerja asing Indonesia yang bekerja di ladang dan kilang kelapa sawit kerana turut berpeluang menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN Ladang Sarimas Waimiri baru-baru ini. Dalam program vaksinasi melibatkan 2,252 pekerja ladang, kebanyakannya warga Indonesia itu, rata-rata mereka yang ditemui pemberita RTM telah lengkap menerima suntikan vaksin dos kedua mereka. Saya sebagai pekerja di Sarawak, selama kami sudah divaksin ini yang kedua, kami merasa senang dan macam terlindungi dari COVID-19. Rasanya? Ya, saya berterima kasih kepada Wilmar dan kerajaan ini. Saya sangat senang, gembira karena kita merasa aman, dilindungi dari penyakit COVID-19. Saya bangga dengan Malaysia. Dia peduli dengan rakyat Indonesia TKI. Selain daripada pekerja ladang dan kilang kelapa sawit, golongan pendidik di Pusat Pembelajaran Komuniti CLC yang bertugas mendidik anak-anak pekerja ladang juga turut menerima suntikan vaksin pada program tersebut. Sikap bertanggungjawab Ladang Sarimas dan kerajaan terhadap mereka amat dihargai. Terima kasih kepada pihak syarikat, kepada pihak kerajaan, bahwa saya dan kami semua sudah diberikan izin, sudah dibantu, ditolong, dimudahkan untuk vaksin dari dos 1 sampai dos 2. Terima kasih atas keprihatinannya, terima kasih atas kepeduliannya, meskipun kami adalah TKI yang ada di Sarawak ini, tapi kami selalu dihargai, kami selalu dijaga. Terima kasih Wilmar, terima kasih Kerajaan Malaysia, terima kasih semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wilmar dan kepada Kerajaan Malaysia yang telah memberikan saya kesempatan kepada saya untuk vaksin. Saya sudah vaksin dos pertama dan dos kedua. Pengumuman Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 di Sarawak yang berkuat kuasa esok oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam disambut positif syarikat berkaitan pelancongan dan kedai gunting rambut. Tinjauan RTM ke beberapa buah agensi pelancongan di Bandaraya Kuching mendapati pembukaan semula sektor pelancongan dilihat memberi nafas baru kepada industri itu yang banyak terkesan dengan pandemik COVID-19. Menurut pengarah syarikat pelancongan JC Chua, pihaknya tidak menerima kedatangan pelancong sejak 18 bulan lepas dan hanya bergantung kepada pelancong domestik namun turut berdepan kesukaran kerana kerap kali dihentikan operasi susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun begitu, beliau tetap optimis dengan kadar vaksinasi Sarawak yang tinggi ketika ini, sektor tersebut akan pulih secara berperingkat seperti mana yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. We are hoping soon after opening up of the phase 3, the Siasitut campaign for Sarawakian will restart soon, but we have to wait for the Sarawak government to confirm that. Also, I think the state government is also, and Ministry of Tourism Sarawak, also looking at opening up to conditional domestic travelling. So it could be can join in tours to come to Sarawak for the fully vaccinated travellers. Manakala bagi pengusaha kedai gunting rambut yang ditemui juga turut menyambut baik pengumuman tersebut. Sudah vaksin, boleh tempat masuk gunting rambut, cuci rambut. Mesti mau vaksin satu kali. Ini boleh tempat masuk, cuci rambut semua boleh loh. Buat gunting lah. Kalau perlu vaksin tidak boleh. Kita mau ikut itu ada handinya satu yang yellow. Sebelum ini dalam PPN Fasa 2, pelanggan hanya dibenarkan untuk menggunting rambut sahaja. Sementara itu dalam PPN Fasa 3 ini, mencuci rambut juga dibenarkan namun spa kecantikan masih belum dibenarkan untuk beroperasi. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 2 Ogos.
Baik, Pustaka Negeri Sarawak dibuka semula kepada orang awam mulai hari ini. Pustaka menerusi satu kenyataan memaklumkan ia dibuka selaras prosedur operasi standard SOP pembukaan semula sektor Pelan Pemulihan Negara Fasa 2 Sarawak. Antara SOP yang ditetapkan sebagai langkah keselamatan adalah hanya pengunjung yang telah divaksin penuh dibenarkan memasuki premis serta perkhidmatan yang disediakan adalah peminjaman, pemulangan serta rujukan. Manakala perkhidmatan bagi tujuan penyelidikan perlu melalui temu janji. Perkhidmatan di pustaka akan mula beroperasi seawal pukul 10 pagi hingga 5 petang. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.